Selamat pagi saya ucapkan kepada semua murid-murid 4 Bestari dan juga 4 Wawasan. Selamat datang ke Google Meet pada hari ini ya, pada pagi ini, iaitu 22 April 2021. Pada pagi ini waktu kita ialah 7.30 hingga pukul 9, 3 waktu berturut. Kita akan buat lebih kurang 1 jam hingga 1 jam 15 minit. Kemudian masa yang selepasnya itu nanti untuk latihan anda. Jadi untuk pagi ini kita akan buat apa? Kita akan buat dua perkara. Yang pertama ialah kita akan menghabiskan, cikgu akan menghabiskan perbincangan dalam lembaran kerja part 4. Okey, part 4 cikgu akan cuba habiskan. Lepas itu, perkara kedua yang ingin saya bincangkan pada pagi ini ialah latihan dalam buku teks. Latihan dalam buku teks yang telah cikgu berikan semalam dan 2 hari lepas. Pada awalnya cikgu kata semalam saya akan hantar jawapan kan ke dalam grup, tetapi saya tidak buat sedemikian kerana saya dapati kita ada masa yang cukup untuk kita bincang pada pagi ini. Jadi saya tidak hantarlah. Okey ya. Jadi saya rasa kita mula sebab sekarang jam saya telah menunjukkan 7.32. Okey, muka surat 13. Muka surat 13, contoh 14. Sebelum ini kita telah semalam, saya ulang balik sedikit. Semalam kita telah belajar gabungan operasi set, iaitu kita menggabungkan persilangan set dan juga kesatuan set dalam satu-satu soalan, ataupun dalam gabungan itu dua-dua kesatuan atau dua-dua persilangan. Itu pun dipanggil gabungan. Dan kadang-kadang ada soalan yang melibatkan pelengkap. Jadi untuk contoh sebelum ini juga kita telah bincangkan bagaimana kita buat lorekan. Tetapi untuk contoh 14 ini, kita diberi lorekan, tetapi kita nak nyatakan hubungan. Ini aras dia lebih tinggi lah. Kalau kita diberi hubungan kemudian buat lorekan, itu lebih mudah. Seperti contoh 13. Tetapi untuk contoh 14, kita dikehendaki menyatakan hubungan. Itu mungkin lebih sukar berbanding dengan membuat lorekan. Tetapi tak apa, kita tengok sekejap. Memang soalan seperti ini ada di dalam SPM lah. Okey. Okey, kita tengok A ya. Dan kalau kita tengok A ni, kita ada 3 set. Set A, set B dan set C. Kemudian di luar dia ada satu set semester. Set semester. Jadi kawasan yang berlorek ialah di bahagian ini. Bukan A, bukan B. Kan? Bukan A, bukan B. So bagaimana bukan A, bukan B lah? Pelengkap A dan B. So hubungan yang pertama kita boleh buat ialah kurungan A kesatuan B tutup tetapi dia pelengkap. Maksudnya luar daripada A dan B. Tetapi kalau luar daripada A dan B, dia termasuk set semester yang luar ini kan? Tapi kita tak ada kawasan berlorek di luar ini. Jadi kita tambah lagi persilangan dengan C. Persilang dengan C maksudnya dia kawasan berlorek itu hanya untuk C sahaja. So jawapan dia ialah hubungan dia A kesatuan B kurungan pelengkap persilangan C. Kalau awak tak pasti jawapan ini betul atau tidak, anda boleh cuba lorekkan jawapan yang awak tulis ini. Tulis 1, 2, 3 hingga 8. Lepas itu guna hubungan yang kita tulis ini awak lorek. Mesti awak akan dapat kawasan yang dilorekkan itu ialah sama seperti soalan berikan, iaitu kawasan C di dalam dia. So hubungan yang berada di sini ialah A kesatuan B pelengkap bersilangan C. Sebenarnya soalan seperti ini tidak ada teknik atau kaedah. Dia berkandung kepada kemahiran dan juga kalau kita banyak buat, kita boleh nampak dengan mudah lah. Dia kena nampak lah. Kalau tak nampak memang susah sikit. Okey, B
Kalau belum, tolong maklumkan. B sama juga 3 set ABC, kemudian ada set semester. Tetapi di sini dia lebih banyak lagi ya. Dia ada A bersilangan B kan. Ada nampak A bersilangan B? Kawasan pelorek A bersilangan. Kemudian keseluruhan C. Soalan ini jauh lebih mudah lah. You tengok A bersilangan B ya. Lepas itu kesatuan dengan C. Kesatuan dengan C ya. So itu jawapan kita. Okay, itu jawapan kita. Okay. Jadi rakan yang belum join tu masih boleh join lagi ya. Yang penting join lah. Kalau kadang-kadang lewat sedikit itu masih okey lah. Okay, so A persilangan B kesatuan C ya, itu jawapan dia. Ataupun kalau pelajar tulis C dulu, C kesatuan dengan kurungan A persilangan B pun boleh, sama maksud dia. Sebab kita masih boleh dapat lorekan yang sama kalau kita buat. Ini jawapan dia. Dan kalau dalam SPM yang sebelum ini soalan bentuk macam ini telah dikira sebagai soalan kebat lah. Soalan kebat. Tahu kebat kan? Kemahiran berfikir aras tinggi ya. Okay. So dia tidak akan lari daripada kesatuan ke persilangan ke pelengkap ke kurungan ke, itu saja yang kita gunalah. Tapi bagaimana nak susung itu dia. Okay, C. Ada nampak tak kawasan pelorek semua di luar daripada ABC ya, tetapi di dalam set semester. So kita boleh buat A kesatuan B kesatuan C kemudian kurungan keseluruhan pelengkap. Ini soalan yang senang lah. A kesatuan B kesatuan C kurungan pelengkap. Ya. Dah? Alright. Jadi untuk belajar 14 hari mungkin awak catat jawapan sajalah. Tak perlu lukis. You boleh catat saja dalam buku latihan. Kemudian apabila saya kembalikan lembaran kerja itu, you boleh catat balik. Jadi harap semua pelajar boleh kerjasama lah. Semua orang, semua rakyat di Sibu boleh kerjasama untuk stay di rumah dalam 5 hari ini ya. Sebab mulai hari ini Sibu MCO kan 5 hari ya. 22 hingga 26 April 5 hari. So saya harap semua rakyat Sibu kerjasama stay di rumah. Kalau tak ada apa-apa yang penting, jangan keluar rumah. Tujuannya untuk memutuskan rantai COVID-19 ini supaya kita boleh menurunkan bilangan kes dan seterusnya boleh mempercepatkan kita kembali ke kehidupan yang normal. Kalau kita masih lagi tidak ikut SOP, tidak patuhi SOP, susahlah kita nak susahlah untuk membasmi keadaan sekarang ini. Okey, D. Tinggal A bersilangan B sahaja yang belum dilorek. Jadi kita boleh tulis A bersilangan B, kemudian kurungan pelengkap. Luar daripada A bersilangan B. Semua kita lorek kan? So itu jawapan. A bersilangan B, kurungan pelengkap. Itu jawapan D. Itu jawapan D ya. Okey. Lepas itu E. Okey ya, E. Ini dia. Kalau you tengok E ini hanya 3, 4, 5, 6, 7 yang lorek kan. Dan kalau kita tengok dia adalah keseluruhan C. Betul tak? Keseluruhan C kita lorek. Kemudian B itu hanya B sahaja. So bagaimana buat B sahaja? So kalau kita tengok kita boleh guna A pelengkap. A pelengkap maksudnya luar daripada A bersilang dengan B. Maksudnya ini kurungan tepang ini sebenarnya dia nak cari jawapan untuk nombor 3 dan nombor 6 lah. A pelengkap bersilang B ya. Kemudian kesatuan dengan C. Kesatuan C ya. Kesatuan C ya. So di sini ialah
4, 5, 6, 7 lah kalau kesatuan C. So jawapan dia ialah A pelengkap bersilangan B kurungan kesatuan C. Mungkin anda akan tanya, kenapa saya tidak terus tulis A pelengkap sahaja pun sudah memadai kan? Sebab maksudnya sama dengan 36 kalau saya buat A pelengkap, kemudian kesatuan C terus. Tetapi awak kena ingat, kalau A pelengkap sahaja tapi tidak ada persilangan B, maksudnya dia A pelengkap termasuk set semester di luar ini. Set semester pun kena kira kalau kita hanya tulis A pelengkap. Jadi tapi kalau kita tulis A pelengkap bersilang dengan B, maksudnya dia hanya merangkumi B sahaja. So itu ada bezanya. Itu ada bezanya. Jadi nanti dalam pulang 4, sekali lagi saya ingatkan, peperiksaan sekolah pulang 5, sorry ya, bukan pulang 4, pulang 5, beberapa minggu lagi kita akan exam di sekolah. Pertengahan Mei, iaitu selepas sambutan tahun baru, sambutan hari raya. Selepas sambutan hari raya, kita akan mula peperiksaan sekolah. Jadi buat persediaan bab 1, 2, 3, 4 dan beberapa topik menengah rendah. Itu nanti akan saya maklumkan mana topik menengah rendah lah. Tapi untuk form 4 memang tingkatan 4 memang kita akan masukkan bab 1 hingga bab 4. Okey, F ini dia. So hanya kawasan C di sini tetapi tidak termasuk A bersilang B ya. So A bersilang B ini pelengkap. Kenapa buat pelengkap? Sebab A bersilang B tak ada. Kawasan ini tak ada. Tengah-tengah ini tak ada. Kemudian bersilang dengan C. Kalau A bersilang B pelengkap, dia termasuk ini ya. Nah ini yang luar ini semua. Tetapi dia kalau kita tengok kawasan peloreh hanya C saja kan. So bersilang dengan C lah. A pelengkap B kurungan, bukan A pelengkap, A persilangan B kemudian kurungan pelengkap persilangan dengan C. Itu jawapan F. Jadi apabila tengok banyak buat latihan macam ni, kita automatik dapat nampak jawapan. Dia tidak ada kaedah atau langkah yang mudah. Tak ada. Tidak ada. Dia hanya macam kita buat puzzle lah. Kita susung persilang ke kesatuan ke pelengkap ke kurungan ke macam mana susung supaya boleh dapat kawasan peloreh. Itu sahaja. Tidak ada cara lain. Bolehkah semua? Halo? Boleh. Michelle? Boleh Michelle? Ini suara abang. Okey. 4 Bestari, okey ke 4 Bestari? Vanessa? Are you okay, Vanessa? Tak ada jawapan. Okey ke? Kenapa tak mau jawab? Eric Sebastian, okey? Eric Sebastian. Semua malu nak jawab lah. Okey. Siapa yang baru masuk ini keluar lagi? Yang baru masuk Nur Hayati ya. Adakah Nur Hayati? Mungkin line-nya tak bagus. Macam sudah quit lagi. Jadi akhir nanti cikgu akan ambil kehadiran sekali lagi ya. Sebab mungkin ada yang saya terlepas sudah. Okey, tak apa. You join saja nanti kita. Sebab saya ada buat rakaman, is okay lah. Kalau itu saya akan tengok balik rakaman saya untuk mengenal pasti. Okey, sekarang kita pergi ke contoh 15. Contoh 15. Selesaikan setiap yang berikut. Ini penyelesaian yang melibatkan keseluruhan bab ini sudah. Diberi gambar raja Venn berikut menunjukkan 3 jenis permainan yang diminati oleh 100 orang murid. 100 orang ini penting lah. So that's why saya highlightkan, warnakan. Di sini kita ada 3 set. Diberi bahawa set P ialah mewakili badminton. Bilangan murid yang suka badminton. Set Q ialah bilangan murid yang suka tenis. Dan set R ialah bilangan murid yang suka pingpong. Hitung bilangan murid yang meminati permainan. Okey ya. Kalau kita tengok gambar raja Venn ini, P ialah badminton, Q ialah tenis, R ialah pingpong. So di sini dalam setiap bahagian itu kita ada 1 hingga 7 bahagian kalau kita tulis nombor lah. Masa kita buat lorekan, kalau ini 3 bulatan yang bersilang seperti ini, kita ada 7 nombor. Dan setiap kawasan 7 kawasan itu memang ada nombor di sini.
Maksud nombor di sini ialah bilangan orang. Bilangan orang murid. Contohnya, bilangan murid yang suka badminton sahaja, 12 orang. Bilangan murid yang suka tenis sahaja, S tambah 10 orang. Bilangan murid yang suka dengan pingpong sahaja, X orang. Okey. 5 orang ini, apa maksud 5 orang di tengah-tengah? Maksud 5 orang ialah 5 orang murid minat atau suka ketiga-tiga jenis sukan ini. Ada murid yang tamat dah, dia suka badminton, dia suka tenis, dia juga suka pingpong. So 5 orang. Kemudian apa maksud 3 di sini? 3 ini bermaksud 3 orang murid ini minat badminton dan tenis sahaja. Dia tidak minat pingpong. Dia hanya minat badminton dan tenis. Itu 3 orang. Yang 13 orang maksudnya 13 orang murid minat badminton dan pingpong sahaja. Ada perkataan sahaja untuk 13 orang ini. Kemudian untuk 7 orang ini ialah 7 orang murid ini minat tenis dan pingpong sahaja. Itu maksud dia. Okey, jadi dia pun suruh kita kira. Sebenarnya kita boleh kira pingpong. Dia kata pingpong sahaja. Pingpong sahaja ialah X lah kan. Jadi maksudnya kita nak cari X. So kita tahu bahawa keseluruhan di sini 100 orang murid kan. So kita jumlahkan semua. 12 tambah 3 tambah S tambah 10 tambah 13 tambah 5 tambah 7 tambah S. Tambah semua nombor di dalam 3 bulatan ini, samakannya dengan 100. Dan kalau anda guna kalkulator, sebab di sini hanya melibatkan satu pemboleh ubah, kita boleh dapat S itu 25. Maksudnya yang minat pingpong sahaja 25 orang. Itu jawapan nombor 1. Boleh Okey, yang kedua. Bilangan murid yang meminati permainan tenis atau pingpong atau kedua-duanya. Apa maksud tenis atau pingpong atau kedua-dua? Kalau ada kedua-duanya, maksudnya ialah, mana tenis tadi? Q kan? R ialah pingpong. Maksudnya 5 dengan 7. Kalau dia hanya tulis tenis atau pingpong sahaja, itu 7 orang. Tapi kalau dia ada atau kedua-duanya, kejap ada kedua-dua, ada salah ke saya di sini. Tenis atau pingpong. Atau ke okey, kalau dia tenis atau pingpong sahaja, itu 7 orang. 7 orang ataupun tenis dan pingpong, itu 5 tambah 7 kalau dan okey. Tetapi di sini atau kedua-dua maksudnya dia minat tenis, dia juga minat pingpong. Kedua-duanya. Jadi yang dia tak minat 12 orang saja inilah. Sebab 12 orang ini badminton. So kita terus guna 100 tolak 12. Yang selepasnya masuk ini So memang untuk bahagian nombor 2 ini saya ada lorek untuk anda. Masuk tenis atau pingpong atau kedua-dua maksudnya kawasan pelorek yang berwarna merah ini. Dia suka tenis, dia suka pingpong atau dua-duanya. Atau dua-dua. Dua-dua maksudnya 7 orang inilah. 7 dan 5 ini. Itu atau kedua-dua maksudnya persilangan. Dia suka pingpong, dia suka tenis atau dua-dua. So semua pingpong dan tenis kita ambil. So kalau cara yang bodoh itu kita buat kiraan untuk kawasan merah itulah, tapi dia panjang kan. Kalau kita tukar satu cara, kita tahu keseluruhan 100 orang tolak 12 orang ini yang kita tak pilih. Selepasnya jawapan 88. Jadi ayat itu kena faham apa maksud kedua-duanya. Okey, kemudian yang ketiga, bilangan murid yang meminati permainan badminton dan pingpong. Badminton ialah P, pingpong ialah R. Badminton dan pingpong. So persilangan badminton dan pingpong. Persilangan badminton dan pingpong. Saya rasa jawapan saya di sini sudah salah. Sebab saya buat 3 tambah 5. Bukan 3 tambah 5. Kalau 3 tambah 5 itu ialah badminton dengan
badminton dengan tenis tenis, tapi dia bukan badminton dengan tenis dia badminton dengan pingpong saya salah tengok. Sepatutnya 13 tambah 5. So tukar 13 tambah 5. 13 tambah 5. So 18 jawapan dia. Bilangan murid yang minat pada badminton dan pingpong 13 dengan 5. 18 orang lah. 18 orang. Kecuali dia kata badminton dan pingpong sahaja. Itu 13. Sahaja 13. Tapi dia badminton dan pingpong 13 tambah 5. 5 orang ini juga ada minat badminton dan pingpong. So dia kena kira. Kecuali dia kata sahaja. So perkataan di sini perlu kita baca dengan teliti dan memahami dengan betul lah. Memahami dengan betul. So 18 13 tambah 5. 18 jawapan saya di sini. Hilang satu di depan 3 itu. Okey, kemudian akhir sekali ialah bilangan murid yang minat badminton, tenis dan pingpong. Berapa orang yang minat ketiga-tiga permainan? 5 orang. Ini sangat mudah lah, 5 orang. Maksudnya badminton, bersilangan tenis, bersilangan dengan pingpong. 5 orang. 5 orang ini suka ketiga-tiga. Okey So itu langkah kerja dia. So ini untuk contoh 14. Betul 15. Contoh 15. Dah? Siap saling? Boleh kita teruskan? Pauline, sudah? Jessica, sudah? Okey. Remy belum. Jessica? Tidak ada jawapan. So tolong jawab saya kalau nama awak dipanggil sebab sebenarnya saya panggil nama ini supaya nak tahulah awak ada ikutkah atau tidak sebab kita dapati banyak masa ini apabila buat Google Meet sebab kita punya kamera tak buka pelajar itu mungkin on dia punya Google Meet tetapi lepas itu dia tidur balik. Dia biarkan komputer dia itu itulah berjalan. Tetapi apabila nama dipanggil tak jawab-jawab. Maksudnya dia buka saja tapi dia orang tak tahu bagaimana. Tak tahulah tidur ke apa, saya tak tahulah. So harap jawab kepada saya. Kalau tak mau jawab, mungkin tulis dalam chatting kita lah. Okey Dah, Remy? Sudah? Okey, kita sambung. Kita tengok B. Saya rasa B dan C ini adalah muka surat terakhir dalam lembaran kerja kita. So kita habiskan, lepas itu kita pergi buku teks. Gambar Raja B, gambar Raja Venn yang menunjukkan hasil kajian tentang bilangan murid yang mengambil 3 jenis pengangkutan yang utama ke sekolah. Kajian tersebut dibuat ke atas 40 orang murid tingkatan 4 elit. Diberi bahawa A ialah kereta, murid yang pergi ke sekolah menggunakan kereta, B ialah motosikal, C ialah bas. Dan di sini semuanya 40 orang murid. Dan kita boleh dapati untuk dalam kereta itu 9 orang murid kereta sahaja. 3 orang murid ini ialah kereta dan motosikal. Kadang-kadang kereta, kadang-kadang motosikal itu bersilangan lah. 8 orang motosikal sahaja. 11 orang bas sahaja. Bas lah. Okey. Dan kita dikehendaki hitung bilangan murid yang datang ke sekolah dengan motosikal sahaja. Ada perkataan sahaja. Motosikal sahaja yang berwarna merah itu. 8 orang. Terus tulis nombor 1, jawapan dia 8. Tidak ada langkah kerja. Kemudian yang kedua, tidak mengambil ketiga-tiga jenis pengangkutan di atas. Tidak mengambil. Maksudnya di luar ini, di luar ABC ini ada bilangan tertentu. Jadi kita gunakan bilangan 40 orang murid, tolak 9, tolak 3, tolak 8, tolak 11. Dan kita dapati ada 9. Maksudnya ada 9 orang murid datang ke sekolah tidak guna ketiga-tiga pengangkutan di atas ini. Tidak guna bas, tidak guna motosikal, tidak guna kereta. Kalau tak guna 3 ini guna apa? Mungkin jalan kaki lah. Mungkin basikal ke, kan? Ada 9 orang.
Tidak mengambil ketiga-tiga jenis pengangkutan di atas. Kemudian yang ketiga, tidak datang ke sekolah dengan kereta. Tidak datang. Maksudnya dia tidak guna kereta. Kereta 9 dengan 3 orang kan. So kita guna jumlah 40 orang. Tolak dengan 9 orang murid yang menggunakan kereta sahaja. Tolak dengan 3 orang murid yang menggunakan kereta atau motosikal. So ini kita kena tolak. Sebab dia kata tidak datang. Maksudnya pelengkap A. Sebenarnya nombor 3 ini maksudnya cari pelengkap A. Pelengkap A. So kita luar daripada A lah. So 9 tambah 8 tambah 11 pun sama. 28. Ataupun guna 40 tolak 9 tolak 3 pun 28. Sama maksud dia di sini. Ada yang sudah left. Mungkin line tak bagus ke? So yang line tak bagus itu mungkin nanti you join balik lah. Sebab nanti saya akan ambil kehadiran pada akhir nanti. Okey, itu untuk B ya. B lebih senang. Okey, saya tidak terlalu rumit lah sebab dia punya lukis gambar raja van itu lebih mudah. Dia tidak begitu banyak persilangan. Okey, kita tengok yang ketiga C ni. Jadual menunjukkan warna kegemaran 30 orang kanak-kanak di sebuah artikel. Yang suka biru itu S orang, hijau 10 orang, merah 8 orang. So awak kena ingat apa maksud biru S orang? Biru S orang maksudnya keseluruhan yang suka biru itu S orang. Bukan biru sahaja, bukan sahaja persilangan, dia semua. Nanti saya akan tunjuk. Okey, hijau 10, merah 8, biru dan hijau 4. Biru dan merah 6. Hijau dan merah 5. Suka ketiga-tiga, hijau, biru, merah, 3 orang. Lukis. Okey, lukis gambar raja van. So, ini jawapan saya. So, saya buat 3 bulatan yang bersilang antara satu sama lain. Ini biru, hijau, merah. Ya. Okey. Jadi, mungkin untuk sementara waktu ini, kita boleh cari dulu berapa X itu. Tapi di sini S itu ialah nombor 2. Kita boleh cari S dulu sebenarnya. Sebab di sini kita tak tahu biru itu berapa orang. Tapi kita tahu keseluruhan 30 orang murid kan. Universal set semester 30. So 30 itu kita tolak 10, tolak 8, tolak 4, tolak 6, tolak 5, tolak 3. Tolak semua. Tolak semua. Sekejap. Bukan tolak semua sebab dia ada yang clash sudah. Kalau macam itu memang kita kena lukis dululah. Okey, biru, hijau dengan merah. Kita mula daripada yang paling bawah dulu. Biru, hijau, merah 3 orang. So tengah-tengah 3 orang. Okey, mula dari situ. Lepas itu hijau dan merah. Hijau dan merah 5 orang. Tengok hijau dengan merah, persilangan dia 5 orang. Tapi 5 orang ini, dia termasuk 3 sudah. Jadi kalau hanya hijau dan merah sahaja, hanya 2 orang. Bagaimana dapat 2? 5 orang ini tolak 3 di tengah-tengah ini. 5 tolak 3, sini tinggal 2. Jadi kalau hijau merah, 5 orang. Memang 3 tambah 2, 5 kan? Okay, sebab dia tidak ada perkataan sahaja di sini. Kemudian biru dan merah. Biru, merah atas dengan ini. Biru dengan merah, 6 orang. So 6 kena tolak tengah-tengah 3. 6 tolak 3, 3. So biru dengan merah sahaja 3 orang. Biru, merah 6 orang. Maksudnya dia termasuk 3 orang di tengah-tengah yang suka ketiga-tiga warna itu. Okey. Lepas itu biru, hijau. Biru dan hijau. 4 orang. 4 tolak 3 di tengah, 1. Tinggal 1. Maksudnya 1 orang murid sahaja yang suka biru dan hijau sahaja. Tapi kalau biru dengan hijau memang 4 orang lah. 1 tambah 3, 4 orang. Okay, naik lagi merah ada 8 orang. So kita tengok yang merah ini. Ini sudah 3, 3, 2. Sudah 8. Maksudnya yang suka merah sahaja tak ada, kosong. Merah 8 maksudnya keseluruhan bulatan merah ini dalam dia 8. Itu maksud merah 8. So kalau you tengok merah ini, memang bulatan merah itu ada 8 orang. Ada 8 orang.
Kalau awak jumlahkan. Kalau awak jumlahkan di sini ya. Okey. So kita sambung. Yang hijau 10 orang. So tengok bulatan hijau saya. So 1 tambah 3 tambah 2 baru 6. Tapi dia kata 10. So maksudnya hijau sahaja ada 4 orang. Ini kena carilah. 10 tolak 1 tolak 3 tolak 2. So ada 4 orang di sini. 4 orang ini maksudnya 4 orang kanak-kanak yang suka hijau sahaja. Tetapi yang suka hijau, you tengok bulatan hijau, kena jumlahkan semua. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 4 memang 10. Memang 10. Dan kita tengok satu lagi yang akhir sekali, biru. Biru ada S orang. Itu kita tak tahu berapa lah, kita kena cari dulu. So di sini kita boleh cari sebenarnya S orang ini. Kenapa saya sudah tahu ini 10? Sekarang kita gunakan, kita boleh cari S itulah. S itu ialah 30. 30. Okey, 30 tolak 1, tolak 3, tolak 3, tolak 4, tolak 2. Tolak semua nombor di dalam itu. So ada 17. Ada 17 di sini ya. 17 untuk biru. 17 untuk biru. Saya rasa sini saya salah tulis. Ini 17, bukan 10. 17. Biru sahaja 17. Biru sahaja 17. Tulis 17 di sini. Yang saya cursor di sini 17. Saya salah tulis sudah di sini. Bukan 10, 17. 17. Tapi ini bukan jawapan untuk S. Minta maaf. Ini bukan jawapan S. Awak kena tukar. Ini bukan cari S. Ini hanya cari biru sahaja. Awak tukar S ini kepada biru sahaja. Biru sahaja 17. So tulis di sini 17. 17. Dan lepas itu baru kita cari biru. Berapa bilangan yang suka biru? So you tengok bulatan biru ini. 17 tambah 1 tambah 3 tambah 3. Ada 24 yang sepatutnya. Saya salah buat di sini sudah. So biru, awak tulis di bawah, biru sama dengan 17 tambah 1 tambah 3 tambah 3. Sama dengan 24 orang. 24 orang. So ingat So ini ialah 17 bukan 10. Lepas itu you jangan tulis S di sini. You jangan tulis S di sini, awak tulis biru sahaja. Biru sahaja 30 tolak 1 tolak 3 tolak 3 tolak 4 tolak 2 ialah 17. Lepas itu baru cari X. X maksudnya bilangan kanak-kanak yang suka biru. So yang suka biru S itu ialah 17 tambah 3 tambah 3 tambah 1. So 24. Boleh ya? Ini ada kesilapan di sini. Kemudian yang ketiga, ini soalan berikan pendapat lah. Ini memang kebat. Kalau beri pendapat macam ini memang kebat. Sudah dikira kebat. Guru-guru taktika tersebut ingin mengecap kelas dengan warna yang paling digemari oleh kanak-kanak. Apakah warna yang patut digunakan? Dan kalau kita tengok, tadi biru sudah 24 orang kan memang sudah dikira majoriti lah. So, kelas itu kena dicat dengan warna biru. Ini tukar, jangan tulis blue. Ini untuk BI. Biru. Sebab paling ramai murid atau kanak-kanak suka warna biru. So, kelas itu boleh dicat dengan warna biru. 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 Dah? Okey, so saya baca dulu kehadiran sekarang. Davian, Dominic, Elvina, Eric, Fiona, Florence, Abang Muhammad Hafizi, Irene, Jennifer Erisha, Jennifer Sear, Jessica L, Jessica S tak ada pagi ni, Marilyn, Michelle, Michelle, okay. Muhammad Daniel, Nashita, Nisterina, Nur Hidayah,
Lepas itu Nur Khamisha, Nur Aliana. Okey, ada saya tip. Pauline, Remy, Siti Nur Shilawati, Stewart. Okey, ada saya tip. Tracy dan juga Vanessa. Itu sahaja. Nur Hayati, Nur Hayati. Oh, sudah saya tip. Kenapa tak baca nama awak? Tapi terlepas calling pun ada. Okey. Sudah. Nur Hayati saya sudah tip di sini ya. So untuk 4 bestari yang tak ada bagi ini, kecuali memang ada beberapa orang memang minggu ini langsung tak ada. Yang ada sebelum tapi tak ada bagi ini, Veronel Bing Maji, Gracie Arabella, lepas itu Jessica H, Nozrina, Nur Amira, Nur Mirza. Kemudian untuk 4 wawasan yang ada sebelum ini tapi tak ada bagi ini, IC, Jerome, Muhammad Asri, siapa lagi? Muhammad Nuraiman, Nur Susila, dan juga Vanessa E. Okay. So, it's okay. Kita teruskan. Kita pergi ke latihan dalam buku teks. Buku teks sekarang. So, keluarkan buku teks. Buku teks. Buku teks. Okay. Keluarkan buku teks. Saya akan presentkan jawapan dalam buku teks. Mana dia? Okay, ini. Present. Okay ya, so kita tengok buku teks. Okay, kita pergi muka surat 99 dulu. Itu yang saya cikgu katakan. Cikgu memang ada buat modul inilah, iaitu jawapan buku teks. Jawapan buku teks, saya sertakan semua langkah kerja yang diperlukan. Bukan sahaja jawapan seperti dalam buku teks, dia hanya jawapan akhir kan. Tapi saya ialah gunakan jawapan, kalau soalan itu perlukan langkah, saya memang tulis langkah. Okey, muka surat 99. Kita cepatkan 99. Okey. Mana? Okey, 99 latihan 4.1a praktis kendiri 4.1a muka surat 99. Masa itu saya minta buat soalan 1 dan 2 kan. Ini jawapan soalan 1 1. Boleh nampak semua kan? Okey, soalan 1 dia kata diberi set semester ialah X. Di mana S ialah integer 1 hingga 10. Kalau you tengok, saya ada senaraikan set semester 1, 2, 3 hingga 10. Lepas itu set M ialah nombor ganjil, set N ialah nombor gandaan 3. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. So, seperti yang saya maklumkan, soalan ini awak kena saling soalan masa buat latihan dalam buku, buat dalam buku latihan. Okey, so yang pertama anda diminta berikan unsur set M. M ialah nombor ganjil. Nombor ganjil di dalam set semester. So 1, 3, 5, 7, 9. Ini jawapan dia. Senang kan? So mesti ada tata tanda set seperti yang saya buat. Tapi sebelum you senaraikan M, mungkin lebih baik you senaraikan set semester sekali jugalah. Sebab kita pilih daripada set semester. Tetapi apabila A saya sudah tulis set semester, B dan C saya tak tulis lagi set semester sebab saya anggap sudah ada. So tak perlu tulis sekali lagi lah. So itu jawapan dia. Saya nak awak ikut cara saya untuk buat ini. Ikut cara saya, ikut langkah yang saya buat. Okey, set N nombor gandaan 3. 1 hingga 10. Gandaan 3 ialah 3, 6, 9. 3, 6, 9. Okay. Kemudian C, M persilang N. So, you tengok M dan N. M dan N, M di A, N di B. Dan dua set M dan N ini ada tak yang persilang? Ada, saya guna warna kuning untuk highlightkan. 3 dan 9 sama. So, persilangan di sini ialah 3,
39. Okey? 39. Itu soalan satu, soalan yang senang. Okey, lepas itu kita pergi soalan nombor 2. Sempatkah? Adakah saya terlalu laju? Tidak kan? Boleh sesiapa beri respon kepada saya? Nur Hidayah? Nur Hidayah? Ya, ya cikgu. Boleh dapat ikutkah? Dapat. Okey, kita teruskan. Thank you. Soalan 2. Okey, soalan 2. Gambar Raja Venn menunjukkan set J, K dan L dengan keadaan set semester 1 hingga 9. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Jadi sebelum saya jawab, saya cuba keluarkan set semester ialah 1 hingga 9. Set J, kalau kita tengok bulatan J dalam dia ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 kan? So saya senarai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 untuk J. Untuk set K, segi 4 sama. Set K, 4, 6, 9. 4, 6, 9. Di sini. Lepas itu saya ada set L. L ialah segi 4 tepat. 1, 3, 8, 9. 1, 3, 8, 9. Tujuan saya tulis ini adalah untuk memudahkan saya menjawab soalan seterusnya. Awak senarai dulu J, K, L. Lepas itu baru mula kita jawab. Ataupun kalau tak nak, boleh juga kalau you boleh nampak jawapan lah. Okey, A, kita nak cari J bersilang K. J bersilang K. Sebab ada pelajar tak boleh nampak J bersilang K daripada gambar raja. So, awak boleh tengok senarai. J dengan K. J dengan K. Mana J, K ya? J dengan K ialah 4 kan? 4. Ini pun 4 kan? 4, 6 dengan 9. So di sini 4, 6, 9 jawapan dia. JK persilang. 4, 6, 9. Lepas itu J dengan L. Okey. J dengan L, unsur yang sama, 3 kan? J dengan L, 3. Okey, 3. 9. Kan ada nampak 9? Okey, 3 dengan 9. 3 dengan 9. Kemudian K bersilang L. K bersilang L, tengok dua set ini, hanya 9 sahaja yang sama. So, dia punya unsur ialah 9. Dan akhir sekali, J bersilang L bersilang K, J bersilang K bersilang L. So, kalau kita tengok JKL, unsur yang sama, hanya satu, iaitu 9. Ada nampak 9? 9, 9, 9. 9 jawapan dia. Itu jawapan soalan nombor 2. Okay, lepas itu kita pergi latihan 4.1b. Muka surat 102. Saya anggap awak memang sudah jawab. Kita hanya bincang jawapan. Kalau betul, awak tik sendirilah. Kalau salah, guna pen merah betulkan. Kita buat pembetulan bersama-sama. Okey, kemudian latihan 4.1b. Ini dia, 1b ya. Soalan nombor 2 kan? Soalan nombor 2, soalan yang panjang. Gambar Raja Venn menunjukkan set G, set H dan set I. Kemudian set semester juga. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okey, saya tulis dulu set semester merangkumi semua di sini ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kemudian set G, G bulatan besar ini kita ada 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6, 7, 18 tak ada sebab dia di luar. Set H, H di dalam lagi 10, 13, 15. Set I lagi dalam segitiga 10 sahaja kan. So itu kita tulis dulu. Baru kita jawab. Okey, so you tengok langkah saya. A, G bersilang H kemudian kurungan pelengkap. So G di sini apa dia? G bersilang H. Kita tengok G dengan H bersilangan dia yang sama 10, 13, 15.
10, 13, 15. Itu persilangan GH. Tetapi kita bukan nak cari persilangan GH ya. Kita nak cari pelengkap. Jadi tapi kita kena cari G persilang H dulu. Baru boleh nampak pelengkap kan. So kalau dia 10, 13, 15 ialah G persilang H. Pelengkap dia maksudnya bukan 10, bukan 13, bukan 15. So awak boleh guna pensil potong di set semester. 10 tak nak. 13 tak nak. 15 tak nak. Yang belum dipotong itu jawapan kita, iaitu 11, 12, 14, 16, 17, 18. Itu jawapan dia. Itu langkah yang sepatutnya lah. Okey ya. You tengok dulu. Okey. So B, G persilang I pelengkap. So, sama cara G persilang I. Kita tengok G dengan I persilangan hanya satu iaitu 10. So pelengkap maksudnya bukan 10. So 11 hingga 18. Okey ya? Dapat kah? Ada sesiapa boleh jawab saya? Boleh dapat? Dapat dah? Okey. So kemudian C, H persilang I kemudian pelengkap. Okey, so ini kita cari H persilangan I ya. H persilangan I 10 sahaja juga. So dia punya pelengkap 11 hingga 18 juga. Jawapan sama dengan B ya. Dan akhir sekali G persilang H persilang I kemudian kurungan pelengkap. So G persilang I persilang H ialah 10. So pelengkap dia 11 hingga 18 sekali lagi. So jawapan B, C, D di sini sama. Tapi dia punya hubungan boleh tulis dalam berbagai jenis. Jawapan sama. Faham oh? Okey. So itu untuk soalan nombor 2. So saya harap semua ikut cara saya tulis. Langkah kerja mesti betul. Mesti buat macam ini. Langkah kerja yang lebih lengkap lah. Sebab saya dapati kebanyakan pelajar apabila buat latihan ini langkah kerja tak betul. Langkah kerja tak betul. Okey ha? Dah? Okey. Kemudian soalan yang satu lagi saya minta ialah soalan 3. Questions number 3. Ya, shaded the region, right? Shaded the region. Okey, tapi di sini saya tidak ada berikan langkah. Tapi ini jawapan dia. P persilang Q. Kemudian P persilang Q berwarna kuning, berwarna putih ni. Kemudian pelengkap. So, di luar sekali lah. Di luar sekali. Okey. Lepas itu P persilang R kemudian pelengkap P persilang R kawasan putih ini pelengkap di luar dia. Di luar dia. Kalau nak guna nombor itu 1, 2, 3 boleh juga.
Tapi langkah dia panjang sikit lah. And then yang ketiga, P persilang Q persilang R kemudian pelengkap. Kita tahu P persilang Q persilang R di tengah-tengah ini kan. Pelengkap maksudnya di luar semua. So soalan ini agak senang. Okey, kita pergi muka surat 105. 105. Latihan 4.1C. Okey dah? Okey ini senang. Okey, kita pergi muka surat 105, latihan 4.1C. Ini dia. So, masa itu saya minta buat soalan 1 dan 2. 1 dan 2. So, ini soalan 1. Ini soalan penyelesaian sudah untuk persilangan. Soalan 1. Gambar Raja Van menunjukkan set A ialah ahli kelab seni, B ialah ahli kelab sains. Bilangan A 15, kalau 8 tambah 7 memang 15, bilangan set A, iaitu bilangan ahli kelab seni. Dan bilangan untuk set B ialah 22. 22 maksudnya bilangan ahli kelab sains. So, bilangan ahli kelab sains kita boleh ambil daripada 7 dan X kan. So, 7 tambah X ialah 22. So, dari situ kita cari X ialah 15. Kita pindah 7 ke kanan, 22 tolak 7, 15. So, ini cara tulis yang betul. Bilangan set B 22. Bilangan set B itu ialah 7 tambah X. So, sama dengan 22 dan S itu 15. Kemudian B. Kita nak hitung jumlah ahli bagi kelab seni dan sains. Jumlah ahli kelab seni dan sains. So, 8 tambah 7 tambah X. X ialah 15 kan? So, 8 tambah 7 tambah 15, 30 orang ahli jumlah dia. So, di sini untuk jawapan saya ada sedia dalam TUI bahasa lah. Untuk merah itu ialah bahasa Inggeris, biru itu bahasa Malaysia. Tapi kalau dia melibatkan nombor dan simbol, itu saya hanya buat satu sajalah. Tapi kalau ada perkataan, memang saya guna warna biru untuk BM. So, jumlah di sini maksudnya 8 tambah 7 tambah 15. So, jumlah dia 30. Jumlah dia 30. Kalau nanti ada latihan semalam yang saya tak sempat bincang, itu saya akan ambil gambar snap and then hantar dalam grup, awak semak sendiri ya. Sebenarnya latihan ini saya snap semalam, tapi lepas itu saya fikir kita sempat untuk bincang pada pagi ini. So saya tidak seng lah, saya terus bincang sekarang. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Ini dia soalan nombor 2. Soalan biasanya kalau soalan penyelesaian masalah seperti soalan 2, saya sangat-sangat menggalakkan pelajar untuk melukis gambar Raja Van. Sebab kalau lukis dia lebih senang. Kalau lukis lebih senang. Soalan nombor 2. Okey. Kita baca dulu soalan. Sebanyak 150 orang murid, 150 kita highlightkan, mengambil ujian diagnostik bagi kedua-dua mata pelajaran sains dan matematik. S untuk sains, M untuk matematik. Keputusan menunjukkan sebanyak 40% daripada jumlah murid lulus mata pelajaran sains dan 30% daripada jumlah murid lulus kedua-dua. 30% lulus kedua-dua mata pelajaran. So, 30 itu di tengah-tengah. Sains dan matematik. Sebab dia kedua-dua. Maksudnya persilangan, ada 30%. Dengan kata lain, sebab tadi dia kata 40% lulus sains kan? So, maksudnya lulus sains sahaja 10%. Sebab 10 tambah 30, 40 ke semua dia kan? Kemudian 8% daripada jumlah murid gagal kedua-dua. Gagal kedua-dua 8%. So, dia adalah pelengkap lah di luar sains dan matematik 8. Jadi, bagaimana saya dapat 52 ini? Kita boleh guna 100% itu tolak 10, tolak 30, tolak 8. So, saya dapat 52% di sinilah. 52 ini ialah murid
bilangan murid yang lulus matematik sahaja 52%. Ingat, guna 100%, tolak 10, tolak 30, tolak 8. So, boleh dapat 52. So, biasanya kita cuba menuliskan, bukan saja menulis, melukiskan gambar Raja Van dahulu. Lepas itu baru mula jawab. Jauh lebih senang. Sebab kita boleh nampak jawapan daripada gambar Raja Van. Dah? Okey ya? Halo, dapat ikut ke semua? Dapat, cikgu. Okey, bagus. Thank you. Mesti jawab kalau tidak saya tak tahu awak tepat ke tidak, sudah ke belum. Okey, A. Kita nak hitung bilangan murid yang lulus mata pelajaran matematik. Lulus mata pelajaran matematik. Lulus mata pelajaran matematik 30% tambah 52%. 82%. Kan? Daripada sini 82 untuk matematik lulus. So 82%, kita tahu jumlah pelajar, jumlah murid 150 orang kan? So 150 darab 82%. So dia akan sama dengan 150 darab 82 per 100. Peratusan kita tukar kepada pecahan lah. Dan dia adalah 123 orang. So bilangan murid yang lulus mata pelajaran matematik seramai 123 orang murid. Okay. So itu langkah kerja dia. Bagaimana dapat 82%, 30 tambah 52. Itu untuk matematik. Kemudian B, bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran sains. Hanya lulus sains 10% kan? So 10% itu darab dengan 150 orang ialah 15 orang murid. So 15 orang murid yang lulus sains sahaja. Bukan sains, sains sahaja. Ada perkataan sahaja. Ataupun dia boleh guna hanya lulus. Hanya maksudnya sahaja jugalah. 15 orang. 15 orang. Kemudian C. C ya. C ialah bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran matematik. Hanya lulus matematik 52%. So kita guna 52% darab dengan jumlah murid 150. So kita dapat 150 darab 52 per 100 dan kalkulator menunjukkan jawapan 78 orang murid hanya lulus matematik sahaja. 78 orang. So, saya harap awak faham di sini ya. Okey, kemudian latihan dalam buku test yang saya berikan semalam. Ini ialah hari Rabu, hari Selasa punya latihan yang semalam. Muka surat 109. Kita mula 109. Okey, sekejap lagi saya akan siapkan. Kita akan berhenti ya sekejap lagi. Okey. 78 sudah. Okey, kita pergi muka surat 109 untuk latihan 4.2a. Ini dia. Saya minta buat soalan 1, 3 dan 4. So ini soalan 1 Gambar Raja Van menunjukkan set A, set B dan set C dengan menggunakan dengan keadaan set semester A kesatuan B kesatuan C. Senaraikan semua unsur yang berikut. So di sini anda boleh senaraikan unsur itulah. Contohnya untuk set A. A ialah KNP kan? KNP bulatan A Set B ada BDNS. BDNS. Sekarang dia minta kita buat kesatuan A, kesatuan B. So semua kan? Kesatuan maksudnya semua. So B, D, K, N. Kalau dua-dua ada tulis sekali N, P, X. Memang digalakkan kalau kita senarai ini kita ikut urutan A hingga Z. Kalau nombor ikut secara menaik kecil hingga besar. Kalau boleh kita susunglah. Kalau tak susun sebenarnya tak salah juga. Tak salah. Kemudian A kesatuan C. So A sudah KNP, C, F, G, L, X.
Kalau you nak senarai set A, set B, set C punya unsur di atas ataupun di tepi soalan boleh juga. Tapi saya senarai di sini. A kesatuan C, semua A dan C. F, G, K, L, N, P, X. Satu huruf tertinggal, salah sudah. So kena hati-hati ya. Kemudian C, okay, C ialah P kesatuan C, B kesatuan C, set B, B, D, N, S. Set C, F, G, L, S. F, G, L, S. So B kesatuan C, B, D, F, G, L, N, S. Okay. Lepas itu T, A kesatuan B kesatuan C. So saya senaraikan set A, set B, set C semua. Kemudian kesatuan. Semua lah kan. Semua ABC. B, D, F, G, K, L, N, P, S. Nah, itu jawapan dia. Okey, kemudian kita akan pergi ke soalan 3. Okey, kita sambung balik. Soalan nombor 3. Nombor 3. Okey, so kita nak lorekkan kawasan yang mewakili set yang diberi. Okey, R kesatuan T. So maksudnya R dan T. Semua R dan T ya. Nah, ini jawapan dia. Kemudian untuk B, R kesatuan X. R dan S. So semua R dan S kita lorek. Ini jawapan dia. Dan untuk C, R kesatuan S kesatuan T. Okey, so maksudnya semua RST ya. Ini senang lah. Soalan 3. Lepas itu semalam saya sepatutnya kata 135 kan. Salah saya sebut 134 sepatutnya. Tak ada soalan 5. Terima kasih pelajar yang membetulkan saya. Okey, ini soalan 3. Okey, soalan 4. Soalan 4 Boleh Sudah ke sampai sini semua? Tak ada suara. Fiona sudah sampai sini? Fiona. Halo? Stewart sudah sampai sini? Okey. Siapa yang jawab saya ni? Irene sudah, Stewart sudah, Fiona okey sudah. Okey, so kita sambung. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Gambar raja Venn menunjukkan set J, K dan L dengan keadaan set semester J kesatuan K kesatuan L. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okey, so set semester di sini ada 1 hingga 9 saya senaraikan di sini. Lepas itu set J ialah 1, 2, 3. Kenapa saya hanya senarai set J pula? Mungkin ada yang hilang bu. Memang sepatutnya ada JKL. Set J 1, 2, 3, 5, 6. Set K 5, 6, 7, 8. Hilang saya rasa. Ada di sini sepatutnya K 5, 6, 7, 8. Set L 3, 4, 6, 9. 3, 4, 6, 9 set L. JKL. Nak senarai kena senarai semua. Tak boleh senarai satu saja J di sini. Saya rasa saya ada yang hilang sudah di sini Tak apa nanti saya tambah balik lah. Okey, so jadi di sini set J kesatuan K. J kesatuan K. Semua J dan K. So 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ya. Semua J dan K. 1 hingga 8 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8. Sorry ya, 4 tak ada. Oh. Okey, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Untuk set untuk bahagian B, J ke satuan L. J ke satuan L, maksudnya J dan L semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kemudian C, J kesatuan K kesatuan L. Ini hanya bincang kesatuan sebab bahagian ini kesatuan saja, belum gabungan. So, 1 hingga 9 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Okay, kita sambung. Ya. Latihan seterusnya muka surat 112. 112, 4.2p, soalan 1. Okey, soalan 1, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Yang pertama, A pelengkap. Luar daripada A. So, 3, 4, 7, 8. Ini jawapan dia. Saya sudah senarai di sini. Awak mula-mula tuliskan set semester 1 hingga 8. Tuliskan set A 1, 2, 5, 6. So, pelengkap dia bukan 1, 2, 5, 6. Maksudnya 3, 4, 7, 8. Kemudian kita tengok yang seterusnya, B pelengkap. B pelengkap maksudnya luar daripada B. Kita tahu set B itu ada 1, 2, 3, 4. So, kalau bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Kemudian C, A kesatuan B, kemudian kurungan pelengkap. So, kita cari A kesatuan B dulu. A kesatuan B maksudnya semua A dan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pelengkap maksudnya bukan 7, 8. Senang saja soalan ini. Okey, kemudian kita pergi soalan 3. Sudah 10 saat lagi untuk soalan ini. Okey, soalan 3, buat lorekan. Buat lorekan. Saya terus tunjuk saja jawapan. A kesatuan B, kemudian pelengkap. So, A kesatuan B ialah kawasan putih. Pelengkap dia, kita warnakan. Kita lorekkan. Bukan warna, lorek lah. Saya guna warna tapi awak lorek lah. Kemudian untuk bahagian B, A kesatuan B, kesatuan C, lepas itu pelengkap. A, B, C kesatuan, itu kawasan berwarna putih. Pelengkap dia di luar. Set semester. Okay. Dan soalan 4 sama juga buat lorekkan. Sudah? 5 saat. Okey, soalan 4. Okey, A, M kesatuan N. Kemudian pelengkap. Ini jawapan dia. Luar daripada MN. B, Q kesatuan R. Q kesatuan R. Q dengan R. Q ialah bujur. R ialah bulatan. Dua ini pelengkap. So, luar daripada Q dan R. Ini jawapan dia. Termasuk P punya sahaja. P sahaja pun masuk. Kemudian yang C, J kesatuan K kesatuan L. Kemudian pelengkap. Ini luar dia. Luar daripada JKL. Bukan JKR, JKL. So, itu soalan 4. Okey, akhir sekali kita pergi muka surat 115. 115, semua latihan dalam buku teks ini buat dalam buku latihan. Lepas kita persemuka di sekolah, saya akan kutip. Saya nak tengok ada kayu buat. Tapi awak tidak perlu snap. Yang snap itu, lupa saya beritahu. Awak ambil gambar untuk lembaran kerja tadi. 2 muka surat akhir itu. 13, 14. Itu yang awak hantar. Seorang murid hantar 2 muka surat itu. Muka surat 13, muka surat 14 daripada lembaran kerja. Itu 2 muka surat yang awak hantar untuk kita. Untuk kita. Untuk dalam grup kita. Nanti saya akan ulang. Tapi buat sementara waktu ini kita sambung dulu. Ini. Soalan muka surat 4.2C, muka surat 115. Masa itu saya minta awak buat soalan 1 dan 2 kan? Ini soalan 1. Gambar Raja Venn menunjukkan unsur-unsur dalam set J, K dan L.
diberi set semester ialah J kesatuan K kesatuan L dan juga bilangan set semester 25. Maksudnya keseluruhan kalau kita tambah semua nombor di dalam sini 25. So hitung nilai S, ini senang. So bilangan set semester 25 maksudnya 7 tambah 2 tambah S tambah 2 tambah 3 tambah S tambah 5. Semua nombor di dalam ini kita tambah sama dengan 25. So ini jawapan dia. So awak boleh guna kalkulator sebab di sini hanya melibatkan satu pun boleh ubah. Dan S-nya sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. Ataupun you jumlahkan, you mudahkan sebelah kiri dululah. 7 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 5, 19. S tambah S, 2S. Sebelah kanan masih 25. Saya pindah 19 ke kanan, 25 tolak 19, 6. 6 bahagi 2, 3. So, ini soalan 1. Soalan yang mudah. Memang saya hanya bagi mudah saja. Yang soalan susah belum lagi. Jadi saya harap semua cuba buat, cuba fahamkan yang mudah-mudah dulu sebelum kita pergi yang susah-susah. Okey, kemudian soalan nombor 2. Betul ke? Ya, soalan nombor 2. Jawapan yang begitu ringkas. Diberi set B ialah murid yang berasal dari Sabah dan set T ialah murid berasal dari Sarawak. Jika sebuah kelas terdiri daripada 40 orang murid dan bilangan B kesatuan T 32. B kesatuan T maksudnya murid dari Sabah dan murid dari Sarawak. Jumlah dia 32 orang. Hitungkan bilangan murid yang tidak berasal dari Sabah dan Sarawak. Maksudnya pelengkap. Ini senanglah 40 tolak 32. 8 orang. Bukan daripada Sabah dan Sarawak. Dari Sabah, Sarawak 32 orang. Keseluruhan 40 orang. So tolak sajalah pelengkap ini 8 orang. Soalan yang sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Okey, so sekarang awak catat latihan yang saya nak beri ya. Esok Jumaat, kemudian Sabtu, Ahad, 3 hari kan. And then Isnin pun tak ada waktu saya. So 4 hari berturut-turut tidak ada match. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. 4 hari tidak ada match. Jadi saya nak bagi latihan buku teks juga, buku teks. Tolong catat sekarang. Sebelum kita bersurai ya. Okey, jadi hari ini ialah 22 April. Okey, awak buat latihan 4.3A. Ini muka surat 117. Muka surat 117. Awak buat soalan 1. Soalan 2. Okey. Soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Catat soalan 1, 2, 3 untuk latihan muka surat 117. Untuk latihan muka surat 120. Latihan 4.3B. 4.3B ya. Okey, kita buat soalan 2. 4. 2 dan 4. Kemudian latihan seterusnya muka surat 122. Latihan 4.3C. 3C ya. 3C. Saya nak awak buat soalan 2 dan 3. 2 dan 3. Boleh terima mesej saya ke semua? Boleh faham? Ada sesiapa boleh jawab saya? Okey, saya ulang sekali lagi ya. Muka surat 117, soalan 1, 2, 3. Muka surat 120, soalan 2, 4. Muka surat 122, soalan 2, 3. So jumlahnya hanya 7 soalan. Apa 7 soalan? 4 hari yo. 1 hari tak sampai 2 soalan. Saya rasa tidak ada masalah. Jadi latihan-latihan ini kita akan bincang minggu depan. Atau kalau bukan minggu depan, kalau saya tak sempat bincang, saya akan buat apa? Saya akan
Dia, kita akan bincang lah minggu depan. Kalau tidak, saya akan berikan jawapan dalam bentuk itulah seperti yang saya sebut tadi lah. Okey ya. So sekarang saya tunjuk sekali lagi apa tadi ya saya nak bincang ini. Sekejap. Ini. So murid-murid semua, so apa yang perlu awak ambil gambar dan hantar dalam grup sekarang juga sebelum pukul 9 ialah buka surat ini, muka surat 13, muka surat 14, lembaran kerja. So untuk 4 wawasan, 1 murid, 2 gambar. Muka surat 13, muka surat 14. Kepada pelajar 4 bestari kerana awak tidak ada lembaran kerja di tangan awak sekarang, awak buat dalam buku latihan kan? So 2 muka surat ini yang you buat dalam buku latihan itu awak ambil gambar dan hantar ke dalam grup Telegram kita. Grup Telegram kita buat sekarang juga. Sebab ini kita telah bincang tadi ya. So you terus buat, terus ambil gambar, terus hantar ke dalam kumpulan masing-masing. Jadi saya rasa itu sahaja untuk pagi ini ya, seperti yang saya janjikan. Kita akan awal sedikit supaya 15 minit akhir itu untuk latihan ataupun kerja rumah anda. Marilyn sudah hantar cepatnya. Okey, Tania. Jadi kepada yang belum itu teruskan. So saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Sebelum kita bersurai, ada soalan ke? Ada apa-apa soalan? Ada soalan nak tanya. So kita masih akan meneruskan Google Meet kita pada hari Selasa minggu depan. Hari Selasa minggu depan, masa dia 11 hingga 12. 11 pagi hingga pukul 12. Masa yang sama, link yang sama. So saya harap tidak perlu kita panggil-panggil lagi lah. Awak tahu masa dia terus masuk 10 minit, 15 minit sebelum sudah boleh join. Kemudian satu lagi ialah mungkin hari ini kehadiran rendah kerana masa terlalu awal lah 7.30. Kalau pukul 11 kebanyakan okey. Tapi kita tidak dapat buat macam itulah sebab setiap mata pelajaran ada masa yang telah ditetapkan dalam jadual. So saya harap kehadiran bukan kerana masa 7.30 mula mesti hadir juga. Jangan masih tidur lah. Saya pun bangun awal sama kan. Kalau sekarang awak di sekolah memang awak sudah bangun pukul 5 lebih untuk bersedia pergi ke sekolah. Tapi kenapa apabila belajar di rumah awak tidak boleh bangun awal? So kena ada disiplin dirilah, self-discipline. Itu sangat penting dalam proses pembelajaran, dalam proses awak nak berjaya, sebelum awak berjaya, itulah yang perlu awak tempuhi. Jangan ambil mudah, duduk ataupun tidurlah. Kalau macam itu awak rasa boleh berjaya, awak teruskanlah. Ini untuk kawan-kawan kita yang tidak ikutlah. Dan saya pun faham ada rakan-rakan yang tidak ikut kerana line dia terlalu lemah, maksudnya tidak kuat dah, line dia tidak dapat. Itu saya boleh maafkan, boleh beritahu saya, maklum kepada saya. Maksud saya ialah kepada mereka yang ada line, boleh online tetapi mereka tak join. Itu orang yang kita perlu tegur lah. Tapi terpulang lah, saya masih kata terpulang. Saya nak paksa pun tak dapat. Macam mana saya nak paksa kan? Jadi harap semua faham lah, awak pun sudah tingkatan 4. Bukan sekolah rendah, bukan tingkatan 1 punya budak. So faham maksud saya lah. So saya rasa itu saja untuk pagi ini. Kita jumpa lagi pada hari Selasa yang depan. Jangan lupa hantar gambar yang saya suruh tadi. Kemudian buat latihan yang telah saya berikan dalam buku teks. So sekian, terima kasih. Bye-bye.